Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Okey, pendidikan kesihatan kita pada hari ini bertajuk makanan berkhasiat kita selamat. Okey, dalam tajuk ini kita akan mempelajari tentang kategori makanan yang terdiri daripada makanan segar segera, makanan segera yang diproses dan juga makanan yang diproses. Okey, pertama makanan segar. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan segar? Makanan segar ialah makanan yang belum dimasak ataupun belum diproses. Antara contoh makanan segar adalah seperti susu segar, buah-buahan yang terdiri daripada apel, oren, pisang dan lain-lain lagi, dan juga ulam-ulaman. Okey, makanan segar ini mempunyai kelebihan. Antara kelebihannya ialah ia mengandungi vitamin dan juga garam mineral, dan yang kedua, kadar serat yang tinggi dalam buah-buahan dan sayur-sayuran ini dapat membantu proses penghadaman kita. Okey, di samping kelebihan, makanan segar juga ada kelemahannya. Okey, antara kelemahannya adalah pertama, makanan segar tidak boleh disimpan lama. Dan yang kedua, jika ia disimpan lama, kandungan vitaminnya akan hilang. Okey, yang kedua, kita tengok makanan segera segar. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan makanan segera segar? Okey, maksudnya makanan segar yang disediakan untuk hidangan segera. Maksudnya kita masak, kita hidang segera untuk dimakan. Contohnya salad buah-buahan, salad sayur-sayuran, coleslaw, kentang putar dan juga pasta. Okey, yang ketiga adalah makanan segera. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan segera? Makanan segera ialah makanan yang siap dihidangkan dengan kadar yang pantas. Antara contoh makanan segera adalah seperti makanan kegemaran kamu semua seperti burger, kentang goreng, ayam goreng, pizza dan juga hotdog. Okey, makanan segera mempunyai kelebihannya. Antara kelebihan makanan segera adalah seperti makanan ini mudah didapati di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Dan yang kedua, makanan segera boleh disediakan dengan pantas. Okey, antara kelemahan makanan segera adalah makanan segera ini mempunyai kandungan gula, lemak, garam dan kolesterol yang sangat tinggi. Yang kedua, antara kelemahan makanan segera ini adalah ia boleh menyebabkan obesiti jika diamalkan secara berterusan. Dan yang ketiga, makanan segera mempunyai nilai kalori yang sangat tinggi dan mempunyai kandungan nutrien yang sangat rendah. Oleh itu, makanan segera ini tidak sesuailah kita amalkan pada setiap hari. Seterusnya, yang keempat, makanan segera diproses. Maksudnya, makanan yang diproses yang dapat dihidangkan dengan pantas. Okey, contoh makanan segera yang diproses ini adalah pertama, makanan dalam tin. Contohnya sardin. Dalam gambar tu sardin. Okay, yang kedua, produk daging. Sausage. Kemudian sandwich. Mi segera. Dan juga produk sejuk beku seperti kari pap dan lain-lain lagi. Okey, yang terakhir sekali adalah makanan diproses. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan diproses? Makanan yang diproses ialah makanan yang telah dimasak dan diletakkan bahan pengawet supaya makanan tersebut tahan lama. Antara contoh makanan diproses adalah seperti susu tepung, berbola ikan, emping jagung, roti, nugget dan lain-lain lagi. Apakah kelebihan makanan yang diproses? Okey, antara kelebihan makanan yang diproses adalah pertama, makanan diproses ini tahan lebih lama. Dan yang kedua, makanan yang diproses mudah didapati di mana-mana sahaja. Terdapat juga kelemahan dalam makanan yang diproses.
Apakah kelemahan yang terdapat dalam makanan yang diproses? Pertama, makanan yang diproses ini mengandungi kandungan garam dan gula yang tinggi dan ini boleh menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi dan juga diabetes. Yang kedua, makanan yang diproses ini mempunyai bahan kimia yang tinggi dan ini boleh meningkatkan risiko kepada penyakit kanser. Apakah makanan seimbang? Okey, makanan seimbang ialah makanan yang mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral pada kadar yang betul. Okey, seterusnya, piramid makanan bolehlah dijadikan sebagai panduan untuk kita memilih kuantiti nutrien yang diperlukan pada setiap hari. Okey, kalau kamu rujuk pada piramid makanan yang terdapat dalam slide ini, kamu lihat yang di bawah sekali terdiri daripada nasi, mi, roti, bijirin ataupun produk bijirin dan juga ubian. Okey, yang seterusnya sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Yang ketiga, susu dan juga produk tendusu. Dan juga ikan, ayam, daging. Seterusnya dan akhir sekali di atas yang kita ambil dalam kadar yang sedikit iaitu lemak, minyak, gula dan juga garam. Okey, itu sahaja tajuk pendidikan kesihatan kita pada hari ini. Saya harap murid-murid dapat menyiapkan nota dan juga menyiapkan tugasan yang diberi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.